Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa penyelaras kuliah duha, seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, Allah menjadikan majlis kita pada pagi ini salah satu daripada amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan mizan amalan kita di akhirat nanti. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga majlis ini menjadi majlis yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kebaikan majlis pembacaan ayat suci Al-Quran dan tadabburnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemurahannya, dengan kasih dan sayangnya mengurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan daripada segala wabak penyakit yang merebak. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. InsyaAllah Ta'ala pertemuan kita pada malam pagi ini adalah pada membicarakan beberapa sambungan ayat daripada Suratul Insan. Mikrofon pakai satu ni dia. Pakai satu ni dia. Minta ya. Iaitu daripada Suratul Insan. InsyaAllah Ta'ala ayat sambungan kita adalah berada pada ayat yang ke-19. Okey, ayat ke-19. Haji Mahfuz main TikTok ke? Tak, buka Quran bagus. Allah Azza wa Jalla berfirman, kita semua A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم ورسوله الكريم ونفعنا ذلك من الشاهدين. Hadirin semua, kita lihat pada ayat yang ke-19 daripada Suratul Insan. Daripada Suratul Insan. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam pertemuan yang lalu kita telah bicarakan tentang air, betul? Tentang air.
yang ada namanya salsabila, air yang bercampur dengan halia dan air-air yang sedap dan indah diminum sebagainya, kita dah bicarakan dalam tu mana. Sekarang ini kita masuk kepada daripada nikmat agung dan besar di dalam syurga. Nikmat besar dan agung di dalam syurga yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk syurga, dan semoga Allah tetapkan kita semua di kalangan penduduk syurga. Amin. Firman Allah Ta'ala, wa yatufu alaihim. Yatufu, tuan-tuan, yatufu ni tuan-tuan faham dia dekat sangat dengan perkataan tawaf. Kalau tawaf itu artinya mengelilingi Kaabah, dekat dengan Kaabah, keliling dia, tak jauh, sentiasa dekat dengan Kaabah. Kalau naik tingkat 2 pun tak situ jugalah, naik tingkat 3 pun di situ jugalah. Dia tak ada orang tawaf luar Masjidil Haram. Tawaf wa yatufu, makna dalam ayat ini betul? Dan mereka itu dikelilingi atau sentiasa bersama dengannya, alaihim, ke atas mereka, iaitu penduduk syurga. Maknanya apa? Mereka selalu ditemani, diiringi, dikhidmati. Maknanya ada orang yang berkhidmat dengannya. Siapa yang berkhidmat dengannya? Wildanun. Wildanun. Wildan ni siapa tuan? Budak-budak atau anak-anak kecil. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir bahawa anak-anak kecil ini menjadi khadam. Bahasa kita, orang yang khidmat kita. Haji Mahfuz nak apa? Nak air, dialah yang pergi ambil. Urut kaki, dialah yang urut. Refleksologi, dia buatkan. Telinga sakit, dia yang tolong tarikkan. Kepala pening, dia yang tolong picitkan. Tapi tuan-tuan, sakit-sakit itu tak ada kat dia. Kat akhirat syurga. Wildan nak anggur, dia pergi ambilkan, contohnya. Tuan-tuan, lagi nak apa? Nak naik kuda, dia datangkan kudanya. Yang buat ini wildan. Wildan ni maknanya apa? Budak-budak kecil. Allah jadikan di dalam syurga adanya budak-budak kecil, kanak-kanak kecil yang usianya mungkin Allah bila sebut walad ni, budak kecil, mungkin umurnya antara 6 ke 7 tahun, 6 ke 10 tahun, minta maaf, 6 ke 10 tahun. Waktu tu, tuan-tuan, kalau budak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, muka dia macam mana? Bersih, jerawat tak ada, panau tak ada, putih, comel, cabi, kata orang perempuan. Cabi, comel, gemuk. Umur dia dah 66 tahun. kan lain. Kan lain. Maka Allah Ta'ala nak gambarkan dalam ayat ini, bukan kamu yang dapat nikmat, kamu, orang yang khidmat dengan kamu itu pun orangnya comel-comel, muda-muda, cantik-cantik, putih-putih, yang khidmat tolong angkat barang, tolong angkat air, tolong buat itu. Nak apa? Wildanun. Ada riwayat mengatakan wildan ini adalah anak-anak kecil yang mati di dunia. Anda dia dibangkitkan di akhirat, dijadikan umurnya begitu, itulah yang berkhidmat. Tetapi tidak mustahil juga kalau Allah menjadikan khusus, sebagaimana Allah menjadikan bidadari khusus daripada dalam syurga, bukan daripada dunia. Boleh faham tak? Khusus diciptakan wildanun. Apa sebutnya lagi? Mukhalladun. Mukhalladun maknanya apa? Apa yang kekal? Dan ulama tafsir seperti Imamul Qurtubi mengatakan kekal ini maknanya apa? Umurnya kekal macam tu je, tak bertambah-tambah. Maknanya kalau umurnya 6 tahun, dia kekal 6 tahun sampai bila-bila dalam syurga, tak naik-naik. Sebab kalau makin lama makin besar, makin lama kita menyampah tengok. Nyampah. Tuan-tuan, kalau ada maid orang gaji, tuan-tuan, umur maid orang gaji itu 70 tahun, 65 tahun atau 55 tahun, kata Allahu Akbar. Contohnya. Tetapi kalau budak yang comel, kita tengok pun geram. Mana yang bawa cucu satu tu, tak bawa cucu lah. Tak boleh bawa cucu. Orang ni datang tak? Tak datang juga. Yang saya nak bawa cucu di sini. Cuti ya.
Hadirin semua, tuan-tuan tengok budak, kalau cucu tua tengok budak, keramnya tengok budak ni. Sebab macam mana? Tuan-tuan, dalam syurga hatta kepada pelayan-pelayan kita rasa comelnya. Tuan-tuan faham tak? Segenap segi dalam syurga ini seronok. Tadi minum dah seronok, lepas tu tengok orang yang tolong bawa barang, bawa makanan pun seronok dah, comel-comel orang ni. Dan bilangan mereka itu bukan sikit. Quran sebut wildan. Wildan ini adalah lafaz jamak daripada waladun, waladani, wildan, anak-anak yang ramai. Ada sebahagian riwayat menyatakan seorang kita sahaja, pelayan-pelayan di kalangan kanak-kanak yang comel-comel itu adalah seramai 1000 orang. Enggak, tapi tuan-tuan kena tahu, kita punya empayar waktu tu besar. Empayar kita besar, tuan-tuan, memang besar, tuan-tuan. Baik. Wildanun mukhalladun. Okey. Dan kena ingat, pelayan ini adalah yang berkhidmat. Berkhidmat ni maknanya apa? Yang keperluan kita, nak apa, nak minta perut, nak minta angkat, nak minta sapu, nak minta bersihkan itu, contohnya tuan-tuan, nak minta angkatkan ambilkan buah, ambilkan. Yang bidadari ni bukan kerja dia. Faham tak? Faham? Bidadari tuan-tuan baca dalam surah Ar-Rahman, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tuan-tuan, yang tu bukan kerja khidmat. Bidadari tu bukan kerja khidmat. Yang khidmat ada kumpulan khusus namanya wildan. Yang hurun 'ain yang dipanggil bidadari, kerja dia satu je, layan suami. Udah betul tak? Bukan buat tengok, tengok ni buat. TIS ni buat. Hurun 'ain dia punya kerja layan pasangannya saja. Tak ada kerja lain. Dan memang dia diciptakan adalah dengan kecantikan itu yang menarik perhatian pasangannya. Itu je tak? Maknanya hurun 'ain bukan kerja wildan. Wildan, memang tak buat kerja hurun 'ain lah juga. Wildan, mukhalladun. Tuan-tuan tengok satu. Mukhalladun, makna yang pertama adalah umurnya tidak akan bertambah, kekal macam tu je. Dia tak akan jadi dewasa besar. Ada yang mengatakan kedua, makna mukhallad ay la yamutun, mereka tidak mati-mati. Okey, Allah. Tapi saya cenderung kepada yang pertama, kerana yang kedua, syurga memanglah kekal. Kan? Jadi orang tu pun akan kekal juga. Allahu a'lam. Idza ra'aitahum, kalau kamu tengok pelayan-pelayan kamu yang tolong-tolong kamu dalam syurga itu, angkatkan air, angkatkan buah, angkatkan makanan, sapukan mulut, bersihkan mulut, urutkan kepala, kamu tengok mereka itu, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Allahu akbar. Punya indahnya kanak-kanak dan budak-budak ini yang duduk di dalam syurga, khidmat kepada orang di kalangan ahli syurga. Kamu kalau tengok mereka banyak begitu, kamu akan sangka mereka itu seperti rantaian mutiara. Lup ni mutiara, tuan-tuan. Lup. Tuan-tuan boleh namakan kucing tuan-tuan ke burung tuan-tuan lup. Boleh. Tuan-tuan, mutiara. Lup artinya mutiara. Tuan-tuan, mutiara ni mahal. Dan kalau dilihat mutiara itu apa, kita nampak bergelipan ataupun berkilauan. Berkilauan. Tuan-tuan, Quran kata kamu nanti bila tengok budak-budak tu semua yang kecil-kecil dalam syurga tu, dia jalan ke sana ke sini tolong angkat barang itu, kamu tengok wajah mereka, cahaya muka mereka, hiasan pada tubuh mereka macam kilauan mutiara ke sana ke sini, indah dan cantik. Tengok dia buat kerja je pun, Masya Allah, indah. Setiap hari macam tu, tak seronok benar. Makan dah free, bukan dah free lah tuan. Makan dah sedap, minum pun dah sedap, tuan, pasangannya pun ramai dah ada, tuan. Tengok budak-budak yang tolong khidmat, ke sana ke sini. Quran kata lu'lu'am mansura,
macam mutiara yang bertaburan. Tuan-tuan, kalau di sini ada satu kantong mutiara, ni kantong mutiara ni, kantong mutiara kan, besar, banyak ni. Meja ni meja kaca, meja ni meja kaca, ni kayu ni, kaca. Tuan-tuan, lalu daripada atas saya pun lepaskan. Kantong tu hitam, saya pun lepaskan. Boom, boom, jatuh. Ting, ting, ting. Tuan-tuan tengok daripada jauh, bercahaya-cahaya. Tuan-tuan, begitulah indah melihat cahaya mutiara yang bertaburan, seperti melihat kanak-kanak itu di dalam syurga, kesana dan kesini seperti mutiara yang bertaburan. Ya? Ada yang mengatakan maknanya adalah seperti budak itu dihiasi dengan perhiasan yang cantik, sampai kamu lihat indah itu di sana dan di sini. Itu beberapa tafsiran para ulama terhadap ayat ini. Selesai. Jadi hebat tak tuan? Hebat. Tengok budak macam tu pun dah seronok dah tuan. Dah nikmat dah tuan. Apatah lagi bilangannya amat ramai. Lalu tuan, kita undur balik daripada atas. Allah bagi kita makan yang sedap, minum yang luar biasa hebat, kemudian pakaian yang luar biasa dahsyat, kemudian Allah jadikan baginya mahligai-mahligai hebat. Quran kata tuan, wa iza ra'aita, bila engkau telah masuk ke dalam syurga nanti, engkau pun pandang di dalam syurga seluas mata memandang yang jauh itu. Tuan-tuan, ra'aita samma ra'aita, engkau akan melihat na'iman, kepelbagaian nikmat yang ada di sana. Tuan-tuan, maknanya yang ayat kita baca ni belum describe semua sekali. Faham kan? Tanahnya daripada apa belum describe lagi. Baunya bau apa belum sebutkan lagi. Mahliganya daripada mana, atasnya berapa tingkat belum sebutkan lagi. Sungainya macam mana belum lagi. Tapi Quran kata apa? Samma ra'aita na'iman. Semua yang kamu tengok nanti itu merasakan nikmat bagi kamu. Masya Allah, tanahnya macam ni, lantai rumahnya macam ni daripada emas, tingkapnya daripada zabarjad, atapnya daripada ini, sungainya begini. Na'iman, kamu tengok tu semuanya yang memberikan nikmat kepada kamu. Semua segi. Tuan-tuan, dia tak ada istilah plumber salah pasang pipe, tak ada. Wiring tersalah buat wayar, tak ada. Tuan-tuan, semuanya menyenangkan kamu. Tuan-tuan, Quran kata apa? Wa mulkan kabira. Mulkan apa? Kamu itu, kamu seorang, tuan-tuan. Haji Mustafa, seorang Haji Mustafa, seorang. Anugerah yang Allah bagi kat dia daripada pelayan-pelayan, ahli khidmat, syurga dan mahligai, luasnya kebun dan tanah, sungai dan air yang mengalir, ramainya orang berkhidmat. Dia sahaja seperti sudah mendapat luasnya sebuah kerajaan yang besar. Tuan-tuan, tadi nikmat makan, nikmat minum, nikmat pelayan, nikmat bidadari, nikmat anak-anak pelayan yang mula. Sekarang ada satu nikmat baru yang manusia suka. Apa dia? Nikmat berkuasa. Betul tak tuan? Kuasa dia nikmat. Kalau tak nikmat tuan-tuan, depa semua tuan-tuan tak berebut-rebut nak pasang. Sebab nikmat. Dah duduk tu, tuan-tuan, nikmat. Tuan-tuan, sabar saja. Haji Mahfuz walaupun tak kesampaian nak jadi menteri besar, tak apa. Orang sebelah dia kata cukup badan besar tuan. Walaupun tak kesampaian jadi menteri besar, tak kesampaian nak jadi Perdana Menteri, ingat, insya-Allah kalau kita jadi ahli syurga, Allah bagi kita sebuah kerajaan yang besar. Kita lah yang paling tinggi dalam kerajaan itu. Bawah kita ramai orang, ramai rakyat yang kita kawal dan takbir, puluhan mahligai, ratusan ekar kebun, semua dalam pentadbiran kita. Mulkan kabira. Berapa lama lagi? Tak lama lagi, sikit masa lagi. Sabar saja. Bukan hari ini ya, bukan hari ini. Sikit masa lagi. Sikit masa lagi. Jangan doakan. InsyaAllah, tuan-tuan, usia dunia memang tak lama dah. Dunia ni usianya memang tak lama dah. Tak lama lagi. Jadi tuan-tuan, saya akan diri saya tuan-tuan, sabar sekejap. Tuan-tuan mendoakan saya, sabar sekejap kerana kita akan diberikan anugerah yang begini banyak.
Tuan-tuan, mulkan kabira. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran mengatakan luasnya empayar kerajaan dia seorang adalah luasnya perjalanan 2000 tahun perjalanan. Empayar yang dia ada. Al-Fay'am dalam tafsir menyebutkan Al-Fay'am, dan dilihat sejauh mata memandang, pusat memandang jauh. Weh, tuan-tuan, semua ini adalah milik dia. Jadi tuan-tuan, ini nikmat berkuasa. Nikmat Allah, okey, buat ini, buat ini, buat ini. Dia nikmat berkuasa. Tuan-tuan, semua orang di dalam syurga akan diberikan seperti itu, insya-Allah. Baik, semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin. Masuk ayat yang seterusnya, ayat yang ke 21. Hari ini kita ambil satu fasa, tuan-tuan. InsyaAllah fasa baru, bab lain lah pula. Bukan bab yang ke syurga lagi. Hari ini habis insyaAllah. Aliyahum thiyabu. Tadi yang atas mungkin semua dah. Pasal makanan, pasal minuman, tuan-tuan, pasal mahligai, pasal kerajaan, pasal gundik, pasal pelayan. Dah selesai. Itu nikmat banyak dah. Masuk yang baru. Aliyahum, mereka di dalam syurga akan pakai. Ke atas mereka pakai. Mereka akan pakai. Apa dia? Thiyabu, pakaian. Sundusin khudrun, iaitu daripada kain sutera halus berwarna hijau. Sundusin khudrun. Sundus itu adalah kain sutera halus. Nah, sundusin khudrun berwarna hijau. Allahu alam, kerana mungkin warna hijau itu adalah warna yang menyegarkan. Sebab itu alam pokok pakau, pokok paku apa? Bukan. Pokok pakau. Pokok bakaunya. Pokok bakau. Bukan pokok bakau tu. Jamak pokok apa? Pokok-pokok ya? Pokok-pokok lah. Kalau kayu kayan kan? Kayu kayan pokok. Pokok baka. Dan pokok-pokoknya hijau. Kerana apa, tuan? Kerana ia menyedapkan mata memandang. Kan begitu? Tuan, maka pakaian-pakaian mereka daripada kain sutera halus. Dan itu diharamkan bagi lelaki di dunia tanpa uzur, melainkan dengan keuzuran. Dan mereka akan dipakaikan nanti di dalam syurga dengan pakaian yang indah. Tuan-tuan nak kan? Kalau puan-puan, jangan risau. Desainnya memang desain yang kita minat. Dia nanti, Ustaz, ni kebaya moden ke? Tak. Baju kelawar ke? Tak. Desain dia yang sangat kita minat. Jangan takut, tuan-tuan, kerana memang syurga tempat yang penuh dengan keindahan. Orang perempuan, dia punya minat dia memang tang baju, tang fashion, tang yang latest. Tuan-tuan, jangan takut, di dalam syurga baju-baju yang banyak, tidak terperi banyaknya, ada disediakan di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Nak kain made in apa? Kain blouse, baju itu, cekak musang, cekak, tuan-tuan, harimau, semuanya ada. Jangan risau, baju banyak sekali. Tapi waktu di dunia jangan terlampau banyak sangat baju. Jangan terlampau banyak sangat baju. Kalau elakkan pembaziran, kerana membazir itu saudara daripada syaitan. Kalau tuan-tuan baca kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang pakaiannya, tuan-tuan, boleh menangis air mata wanita-wanita. Macam ni isteri bagi seorang Rasul punya pakaian dan baju. Tuan-tuan boleh tengok, siapa saya yakin majoriti dah pergi ke Turki kan? Pergi Turki, masuk ke dalam muzium Topkapi kan? Muzium tu dekat dengan Hagia Sophia kan? Yang baru ni dibuka menjadi masjid. Depan tu, dia ada muzium. Okay? Muzium, saya 2 kali dah ke sana. Muzium tu, dalam tu ada baju sahabat wanita di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bajunya, mudah tak banyak ke satu dah. Tuan-tuan, tengok kainnya begitu, tuan-tuan, luar biasa dahsyat.
Inilah harga. Sedangkan itu tamadun Rom sudah jauh meninggalkan dengan pakaian-pakaian dan hiasan-hiasan yang indah dan luar biasa. Tetapi dengan itulah, dan mereka nanti semua insya Allah dipakaikan dengan pakaian-pakaian indah seperti ini. Dan insya Allah siapa yang di kalangan kita di dunia pun dah ada pakaian indah, mudah-mudahan di syurga nanti juga dapat lagi pakaian indah di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat baju macam Sabila tu lambatlah dalam syurga, tak payah risau. Jangan tak. Baju ya Allah, kurang Kedah, kurang Perak, kurang Sarawak, kurang Sabah, kurang jangan tak benar. Syurga ni semuanya ada. Tuan-tuan, bandingan dunia dan syurga ni tak boleh dibandingkan nisbahnya. Kalau dunia macam tu punya banyak ada, jangan risaulah di dalam syurga. Boleh faham tak? Bandingan nikmat syurga dan nikmat dunia tak ada apa bandingan yang boleh dibandingkan, kerana terlalu jauh. Yang sikit ini sudah kita rasakan nikmat begini, janganlah takut apa yang ada di sana. Mana? Baik, selesai. Kalau setakat ikan bakar dan mudah biasa. Allah kata jadi cuan. Baik. Khudrun wa istabrak. Benar? Dan ada baju yang kainnya tebal dan kainnya nipis. Semuanya menjorokkan, mengindahkan. Okey, habis dah tahu. Yang ni orang perempuan suka tak? Baju dia suka. Orang lelaki biasa dia asal pakai. Orang lelaki asal boleh pakai, udah. Orang perempuan tak, dia mesti nak cantik. Jangan takut, itu ada dalam syurga untuk kalian. Jangan takut, Allah sediakan bagi dia. Lagi apa yang orang perempuan suka? Wahulu, hiasan-hiasan tubuh, gelang, rantai, anting-anting, gelang kaki, gelang tangan, tuan-tuan, subang, gelang tindik kat hidung tu. Jangan takut di dalam bab perhiasan tubuh. Quran kata apa? Wa hullu asawira min fiddah. Allah akan berikan kepada mereka perhiasan-perhiasan tubuh daripada perak. Tuan-tuan, perak silver yang betul-betul nilai tinggi, mahal, menjadi perhiasan kamu. Jangan takut. Banyak. Cuba yang paling banyak gelang kat tangan. Paling banyak. Tunjuk buat macam ni. Yang paling banyak. Tuan-tuan, jangan takut dengan gelang di dalam syurga. Banyak hiasannya. Tak kena zakat pula tu. Rantai, pakailah sebanyaknya. Allah berikan hiasan indah itu sampai kamu seluruh. Tapi tuan-tuan tengok, ingat, orang yang masuk syurga biasa, dia dapat pakai daripada gelang daripada muslimat. Muslimat tak nak jawab. Perak. Tapi orang yang VIP dalam syurga, namanya muqarrabun, dia dapat special sikit. Ini biasa. Tapi biasa pun dah luar biasa dah. Perak banyak boleh pakai. Orang yang muqarrabun, tuan-tuan tengok dalam suratul Hajj ayat 23. Apa Allah sebut? Suratul Hajj ayat 23. Allah tak sebut. La ilaha illallah. Di dalam suratul Hajj, Allah Azza wa Jalla menyebut, tengok dulu. Ayat 23. Tengok, yang ni syurga biasa. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 23 apa dia? Yuhallawna fiha min asawira min Allah min zahabin. Saya yakin masa saya sebut perak tadi, ada yang orang belakang dalam hatinya terlintas, takkan pakai perak Ustaz, murah. Kenapa tak pakai emas 999? Kan? Ini jawapannya. Quran sebut yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan dipakaikan di dalam syurga daripada perhiasan-perhiasan yang diperbuat daripada emas dan mutiara-mutiara. Habib Jewel tu tahu Habib Jewel? Jewel ke Jewel? Okey. Jewel ke Jewel? Jewel.
Saya nak sebut pun tak pandai tuan. Punya mahal ya tuan. Mutiara-mutiara yang indah dan mahal itu, orang yang muqarrabun dia dapat emas dan mutiara. Tetapi orang yang masuk syurga aja dia dapat hiasan daripada perak pun dah mahal dah. Banding Zulian. Mahal dah. Hadirin semua, jadi muslimat semua nak pakai hiasan perak dan mutiara Habib jewels tu ke jewels. Pronunciation-nya tak tepat. Okay, jewels. Itu ke ataupun nak perak saja? Maka dia kata, Ustaz, saya nak daripada emas yang cantik dan indah, mutiara yang banyak di tubuh saya sebagai perhiasan. Oleh itu, jadilah al-muqarrabun, orang yang betul-betul hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik je, insya-Allah masuk syurga, dapatlah yang ini. Tetapi wal-iyadzu billah, kalung dan rantai yang dipakaikan daripada api neraka adalah seburuk-buruk dan seazab-azab perhiasan dan pakaian, yaitu rantai daripada rantai besi yang teramat panas yang dipakaikan kepada ahli neraka Allah Azza wa Jalla, wal-iyadzu billah. Jadi kita boleh tengok, kalau nak yang biasa pun okey, tetapi berusahalah untuk dapatkan yang luar biasa, iaitu pakai daripada pakaian, perhiasan emas dan mutiara-mutiara yang indah lagi mahal. Baik, selesai. Ayat ni tuan, semuanya nak memberikan galakan kepada kita untuk ingin masuk syurga. Ingin masuk syurga. Selesai. Dan satu tuan yang tak ada kat sana, kedai pajak gadai. Dah banyak emas tu tak payah pajak gadai. Itu memang kita punya dah. Okay. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan kamu memberikan kamu minum dengan minuman daripada minuman yang amat segar, baik, menyegarkan, enak, nyaman dan sebagainya. Baik. Hadirin semua, yang seterusnya Allah Azza wa Jalla menyebut, inna hadza kana lakum jazaan. Sesungguhnya semua adalah bagi kamu. Ambil untuk kamu yang masuk ke dalam syurga. Jazaan. Makna apa jazaan? Bila sebut balasan maknanya apa? Bila sebut balasan maknanya dia buat sesuatu baru dibalas. Betul tak? Maka apa yang dia buat? Amal soleh, baru dia dibalas. Quran kata semua nikmat-nikmat yang disebutkan ini, minuman yang sedap, makanan yang sedap, kuasa dan kerajaan yang besar, pelayan-pelayan undi yang indah, cantik, semua ini adalah untuk kamu semua ahli syurga. Jazaan, sebagai suatu balasan. Sebab di dunia kamu buat sesuatu, maka sekarang kamu dibalas. Tapi kalau tak buat apa-apa amal, tak buat apa-apa kebajikan, nak dibalas dengan apa? Balasan tak boleh nak bagi. Buat amal soleh, buat kebaikan, buat kebajikan, kamu akan dibalas dengan amalan yang soleh. Jazaan dan wa kana sa'yukum mashkura. Adalah dengan kana ni fa'il madhi ke mudhari'? Yang belajar bahasa Arab. Syukran. Orang bagi ni syukran. Syukran maknanya apa? Makna dia terima kasih, saya hargainya. Mashkura sa'yukum, usaha kamu yang kamu buat di dunia, kecil ke, besar ke, banyak ke, sikit ke, yang sampai kamu masuk ke dalam syurga, sa'yan mashkura, adalah usaha yang Allah hargai, Allah terima, Allah angkat ia. Kalau ditolak, tak dikira. Sekarang ni mashkura diterima. Dengan penerimaan amal usaha yang kamu buat itu, kamu dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi haji, ingat tak ada satu doa. Doa ni boleh baca dekat solat pun tak apa. Lepas sembahyang pun tak apa. Apa dia kata? Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan
mashkura wa tijaratan lan tabura. Kan itu kita baca kan? Banyak kita baca dalam haji. Tuan-tuan begitu doanya. Tuan-tuan, ini memberikan isyarat dan makna kepada kita semua bahawa tuan-tuan, usaha yang Allah terima adalah penting. Kerana dia terima usaha itu, dia terima hargai apa yang kita buat, maka kita akan dibalas. Syarat penerimaannya apa dia? Dua. Pertama, ikhlas kepada Allah dan kerana Allah. Buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Bantu orang kerana Allah. Tolong orang kerana Allah. Bagi kuih karipap lepas kuliah kerana Allah. Okay. Bagi kredit kerana Allah. Buat apa jua lillah. Yang kedua, bertepatan dengan anjuran syariat. Syariat suruh macam tu, kita buat tepat betul. Tak ada unsur dosa, tak ada unsur penipuan, tak ada unsur, tak ada. Tepat macam mana syariat suruh. Tak terkeluar dari paduan syarak. Tuan-tuan, insya-Allah itu sebab daripada segala usaha kita disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan, kita nampak orang susah, kita tolong. Kita nampak orang tak cukup makan, kita berikan makanan. Kita nampak orang pancit bocor tayar di tepi jalan, kita tolong dia lillahi ta'ala. Tuan nak balasan apa? Saya tak nak apa-apa. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey? Jadi hadirin yang saya kasihkan, ini perkara penting untuk kita sama-sama amati dan fahami, renungi, dan mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dikurniakan Allah amal yang saleh insya-Allah. Ayat selepas itu akan masuk kepada satu bab baru, iaitu tentang sabar di atas menanggung perintah Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Quran kan banyak syariat kan? Yang kata usaha kamu tu disyukuri apa dia? Usaha kamu untuk melaksanakan segala titah perintah syariat itu. Sampai nanti ayat Quran sebut apa? Ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah di atas ketetapan Tuhanmu. Sabar. Kamu nak laksanakan perintah Quran, kamu kena banyak sabar. Allah suruh infak, Allah suruh puasa, Allah suruh zakat, Allah Ta'ala suruh haji, Allah suruh umrah. Quran yang diturunkan Allah, fasbir, bersabar. Semua usaha kamu pada menepati dan mengikuti ajaran Quran, insya-Allah disyukuri dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Boleh? Nah, ada soalan tanya? Silakan. Ya. Kalau kira ni Ustaz. Nah. Saya kira Ustaz. Ya. Dari segi hiburan Ustaz. Segi hiburan. Kalau dunia ni dulu, orang tu dia berminat dengan DJ dan asyik apa-apa. Ya. Lagu 60-an 70-an. Tidak ada masalah di kukiran boleh, kuda kepang boleh, lembu kepang boleh, semuanya boleh, tak ada masalah. Okay? Tak ada istilahnya dalam syurga ni, tak ada apa yang tak boleh, semua nak boleh. Cuma dan ke tak dan nak aja. Pasal apa? Pasal nikmat tu dah banyak sangat, makannya sedap, ini sedap, sempat ke nak karaoke? Takut tak sempat je. Itu je. Cuma nikmat banyak sangat dalam semuanya seronok. Jadi kita sampai nak naik apa, nak naik kuda ke, nak ini, banyak semuanya ada. Tapi jangan risau. Yang ada syariat boleh tak boleh tu dunia je tempat diuji. Silakan Haji Timur sama. Saya nak tunjukkan dengan ayat-ayat motivasi yang kita baca dalam surah Al-Insan. Al-Qur'an dan juga Al-Sabi. Ya. Sedangkan dalam surah Al-Kautsar. Tidak akan haus. Jadi apa bedanya antara penghuni yang akan minum air? Baik. Soalan ni bagus tuan. Jangan bangun dulu, jangan balik dulu. Sabar asal. Okey, sabar asal. Soalan ni bagus. Soalannya tanya, bukankah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Nabi sebut dalam hadis, siapa yang minum daripada telaga Kautsar. Ingat, telaga Kautsar ni minumnya belum masuk syurga lagi. Masa dalam perjalanan tu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dapat minum daripada Kautsar. Amin. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan, minum Kautsar, Nabi sebut lam yaghma, tidak akan haus selama-lamanya. Baik, apa faedahnya pula dalam syurga ada air yang macam-macam? Kan? Tuan-tuan, jawapannya, air ini diminum bukan kerana haus, tetapi kerana kelazatan dan kesedapannya. Haus tak ada lah, tetapi kerana sedapnya. Aku sedap air ni, sedap air ni.
lazat, nikmat bukan sebab haus lagi dah. Boleh? Wallahu a'lam. Itu satu. Yang kedua, ada juga orang yang terlepas daripada minum al-Kautsar, tapi dia boleh masuk ke dalam syurga. Allahu a'lam. Ya, silakan. Bagi isteri yang kata yang boleh dapat masuk syurga dan lebih pada layan pada situasi kepada menjadi makanan ataupun yang lainnya. Ya. Bidadari. Ya. Jadi adakah isteri ini dia lebih mendapatkan ganjaran dia di akhirat itu lebih pelayanan isteri daripada bab-bab yang lain, yang lain. Ada contoh sedia makanan atau baju Di dunia, di dunia. isteri yang di dunia, adakah dia punya core bisnesnya adalah layan suami berbanding yang lain? Lain-lain. Baik, bagus soalan ni pun bagus juga. Panjang pula nanti. Bab rumah tangga ni memang panjang pula. Bab rumah tangga tak pernah habis. Hadirin semua dan sememangnya. Okey, ini saya backup makcik-makcik semua. Okey, saya backup. Dia tanya, adakah kalau dalam syurga nanti urusan layanan ataupun pelayan, khidmat, sediakan itu dah ada orangnya, tetapi bidadari itu khusus untuk melayan suaminya saja. Adakah di dunia memang core bisnes bagi wanita itu melayan suaminya daripada buat kerja-kerja di rumah? Jawapannya memang itulah sebenarnya. Yang tugasan rumah tu, kita kena cari pembantu rumah. Ataupun kita kena buat. Kalau kita rasa tak mampu buat dengan, maka kita minta jasa baik dia. Boleh tak tolong ambilkan air? Kita minta jasa dia, tolong boleh tak? Tetapi dia di atas dasar ketaatannya, dia pun buat. Tetapi kalau ikut core business dia itu adalah untuk melayan suaminya. Bas. Itu asasnya. Asasnya begitu. Tuan-tuan, cuma sebabkan dia duduk di rumah, tuan-tuan, dan kita sebenarnya kena carikan orang untuk buat kerja-kerja itu kalau ada kemampuan. Sepatutnya begitu, betul. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, kita minta jasa baiknya. Jasa baiknya untuk tolong. Jadi dia tu bukan orang gaji. Tu isteri bukan orang gaji. Dan tidak boleh diperintahkan untuk dia. Kamu ini. Tak. Ada masa kita pun buat sama. Nampak tak? Entah. Maknanya apa? Di sana core bisnesnya adalah yang kita. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, benda penting bagi wanita dalam rumah adalah jaga harta dan amanah kehormatan suaminya di rumah. Itu je. Yang paling besar itu je. Layan suaminya, jaga harta suaminya di rumah dan kehormatan dirinya di rumah. Dah, itu paling besar berdasarkan hadis Nabi SAW. Sampaikan besarnya layan tak layan itu, Nabi kata, mana-mana wanita yang dipanggil suaminya untuk melayaninya tetapi dia enggan, dia tidur suaminya dalam keadaan murka, malaikat melaknatnya sampai ke pagi esok. Besarnya. Maka kalau terbaliknya, memang itulah core business dia. Tuan-tuan, ada pun yang lain-lain, basuh baju, mop lantai, lagi apa? Sedai kain, cuci pinggan. Sepatutnya suami kena fikir apa cara nak kena settle tanpa sulit. Sepatutnya begitu. Kalau ada kemampuan. Dah tak ada kemampuan, maka kita minta jasa baik dia. Boleh tak tolong. Jadi dia bukan kerja yang paling utama itu, tapi di atas dasar dia di rumah, maka dia pun tabarruk. Tabarruk di maknanya volunteer. Dia tolong buat ini, tolong buat itu. Maka hargailah jasa-jasa tambahan yang dia dah buat. Gitu. Terima kasih. Kan? Hari Isteri Sedunia, terima kasih kan, kerana bantu volunteer, tolong basuh kain, tolong basuh berak anak, tolong cuci tandai, tolong itu. Terima kasih banyak-banyak di atas jasa yang ekstra daripada kewajipan kamu. Itu nak begitu. Okey. Jadi terima kasih semua. Silakan. Akhir ini biasanya penutup tuan. Setengah ahli tafsir mengatakan bahawa apa yang gambaran tafsiran yang kita baca ni adalah gambaran yang tidak dapat dicapai oleh percaya indera yang 5. Betul? Setuju? Tuan-tuan? Setuju dan betul. Apa yang disebutkan dalam ayat Quran ini tentang syurga adalah suatu tamsilan yang kita tak boleh nak bayangkan sebenarnya. Tapi dia datang tu nak bagi kita gambaran. Hakikatnya tak tahu. Tuan-tuan, bila sebut pakaian tadi, tuan-tuan tak boleh gambarkan macam mana betul. Sebab yang kita gambarkan itu jauh lebih dahsyat daripada yang sebenarnya. Bukan. Yang sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada yang kita gambarkan. Tak boleh. Faham tak? Jadi itu yang perlu kita fahami dan amati. Jadi ini tafsiran supaya dapat satu motivasi kepada manusia nak masuk.
Kerana ada tamsilan-tamsilan ini. Wallahu a'lam, sekadar itu saja. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana dhunubana ma madha warhamna ma baqi wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.